Alhamdulillah saya seronok malam ni dapat semayang di masjid baru ni, ya. Lain macam masjid ni, ya. Membina masjid mudah, yang payah memakmurkan masjid, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya senya, jarang kita jumpa ayat Quran Allah Ta'ala menyebut dengan suatu penegasan innama, hanya senya. Zaman-zaman dulu orang terjemah tidak lain tidak bukan ni saja, yang Allah nak sebut ni saja. Innama, demi sesungguhnya orang-orang yang boleh memakmurkan rumah Allah itu ialah orang yang disebut ada 5 golongan yang disebut sebagai orang yang boleh memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah, ya, hanya senya orang-orang yang boleh memakmurkan rumah-rumah Allah. Man amana billah, ialah mereka yang beriman kepada Allah, ya. Kita orang beriman dengan Allah Ta'ala, kita yakin bahawa tak ada tempat yang semulia masjid, ya. Sebab tu masjid ni kita masuk kena ada adab. Tak boleh ikut suka langkah kaki kiri kaki kanan, kena ada adab, ya. Tak boleh masuk dalam keadaan kita tidak tunduk, rasa takut pada Allah, istighfar, ya. Masuk pula dengan tak boleh duduk, melainkan sembahyang sunat atau masjid dulu sebagai penghormatan kepada rumah Allah. Kemudian beriktikaf, niat iktikaf sepanjang dalam masjid supaya kita mendapat pahala setiap saat kita di rumah Allah. Kemudian berusaha mendapatkan saf pertama, seboleh mungkin berebut saf pertama bila kita sembahyang fardu, ya. Jangan beri peluang pada orang lain saf pertama, ya. Seboleh mungkin berebutlah saf pertama kerana fadilatnya yang sangat banyak, ya. Banyak kali saya ulang, ya, benda yang sama dalam peringatan Nabi SAW, ya, bahawa kalaulah kata mafhum pada satu hadis kata Nabi, kalaulah kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, nescaya kamu akan berebut untuk dapat saf pertama, dan kamu sanggup cabut undi untuk dapat saf pertama. Nabi kata kalau kita tahu apa yang ada pada saf pertama, kita sanggup berebut untuk dapat saf pertama, dan sanggup cabut undi pun, ya. Oleh kerana dah berebut sangat, kata imam, ngundi, ya. Baru ni dah ngundi dah sekali, ni ngundi sekali lagi. Ni ngundi untuk dapat saf pertama. Apa kelebihan saf pertama yang tak ada pada saf lain? Mendapat salam daripada Allah. Orang saf pertama mendapat salam daripada Allah, saf kedua tak dapat, hanya saf pertama saja, ya. Saya buat kuliah satu hari di Lipis, ya. Menyebut hadis ini, menyebut fadilat ini, ya. Saya kata tuan-tuan berebutlah saf pertama, jangan bagi orang lain saf pertama, ya. Bila lagi ambil mic qamat waktu isyak, semua berebut saf pertama. Bila habis qamat, dia pun tak ada tempat semayang, duduk belakang. Bagus masjid itu, masya-Allah. Praktik terus, ya. Sampai bila pun terpaksalah duduk saf kedua, saf ketiga, ya. Bila merayu duduk saf pertama, tak ada belakang. Masya-Allah, ya. Kelebihan. Sahabat-sahabat sekalian, ada benda besar yang kita sedang berlaku sekarang atas muka bumi dunia, ya. Ialah suatu kesedaran manusia untuk menilai kembali apa yang sedang mereka alami waktu ini dalam bentuk sistem hidup, ya. Sekarang ni dunia berada pada, ialah kalau kita perhati memang ujung-ujung lah kita ni, zaman Nabi lagi, Nabi sebut, ya, bahawa Islam, bahawa dunia akan berdepan dengan kiamat. Tapi itu yang kita nak bincang bukan soal kiamat tu, bukan soal datang Imam Mahdi, muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj, tu bukan itu. Tapi nak sebut bagaimana hari ini dunia mula melihat kepada suatu sistem, suatu peraturan setelah mereka mengakui kegagalan sistem ciptaan manusia, ya. Dunia berdepan dengan kerosakan, rosak kemanusiaan, rosak muka bumi, rosak semua, ya. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, la tufsidu fil ard, ya, qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun.
Allah Ta'ala beri amaran awal-awal, jangan kamu lakukan kerosakan di muka bumi. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Dalam ayat lain Allah sebut zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'da ma amilu la'allahum yarji'un. Ditimpakan pada kamu, zahirnya berlakunya kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Al-fasad, zaharal fasad, la tufsidu fil ard, jangan buat kerosakan di muka bumi. Tapi manusia rasa apa dia buat tu betul. Qalu innama nahnu muslihun, kami buat benda baik, kami buat benda betul, kami bukan buat kerosakan. Tapi Allah Ta'ala menepala, ala innahum humul mufsidun, sebenarnya mereka melakukan kerosakan. Walakin la yash'urun, cuma mereka tak rasa lagi. Mereka tak rasa yang mereka buat tu rosak, merosakkan. Yang mereka perjuang, yang mereka usaha tu nilai yang merosakkan. Tapi dia kata dia buat benda baik. Fir'aun dikata dia buat benda baik, yang tak betul tu Musa. Fir'aun mengkafirkan Musa AS, Nabi Musa AS. Nabi Musa tu dikata kafir, hingga diarahkan kepada Haman, binakan bangunan tinggi, aku nak naik tengok Tuhan Musa. Itu dia bina piramid, untuk dia naik nak tengok Tuhan Musa AS. Jadi oleh kerana itu, kerosakan yang berlaku hari ini, yang pertama ialah kerosakan sistem. Tuhan ni, ya akhi, Allah Ta'ala dibagi pada manusia akal fikiran, dia beri iradah, daya memilih nak buat ke tak nak buat. Kemudian diberi oleh Allah Ta'ala kepada manusia ilmu yang berkembang, boleh masuk dalam akal fikiran, dalam otak kita ni. Walaupun manusia diberi akal fikiran, diberi roh, diberi jasad, hidup, boleh fikir, ambil pengalaman, berkongsi pengalaman orang lain dan sebagainya dalam membuat sesuatu, tapi manusia masih tetap tak cukup. Kerana akal tidak semua boleh fikir. Ada benda yang akal tak mampu nak fikir, yang berhajat kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, berhajat pada Rasul. Allah Ta'ala utus manusia Rasul untuk apa? Allamal insan ma lam ya'lam, untuk mengajar benda yang manusia tak tahu kalau tak ada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Sekarang 1440 tahun Nabi dah tak ada pada kita. Sekarang manusia mula melihat kepada ke mana sebenarnya kita nak bawa dunia ni, bumi ni, sistem ni, kehidupan ni. Tuan-tuan sekalian, pertembungan nilai baik buruk ni sentiasa berlaku. Bertembung ni sunnatullah. Hingga Allah tak sebut laula daf'allahu an-nasa ba'dahum ba'dha la fasadatil ard. Kalau manusia tidak bertembung satu sama lain, akan rosaklah muka bumi. Bumi ni jadi baik bila berlaku pertembungan. Kalau kita biarkan tak berlaku pertembungan, dia rosak. Kita ingatkan tak bertembung tu baik, tak. Allah kata kalau tak bertembung rosak. Kalau kamu tak bertembung sesama lain, la fasadatil ard, akan rosak muka bumi. Maka pertembungan akan berlaku. Fizikal dia akan berlaku pertembungan, spiritual pun begitu. Semua nilai ni dia akan berlawan. Dia akan berlawan satu sama lain. Terjadinya petir, guruh kerana bertembung angin. Pertembungan yang menyebabkan berlakunya kilat, kemudian keluar guruh. Kalau tak berlaku pertembungan, biji benih tak akan pecah. Bumi tak dapat cas positif. Bumi ni dia kena ada cas elektrik, cas daripada pertembungan, berlaku kilat. Bumi ni perlu kilat tu. Kalau tak ada kilat, pokok akan mati, manusia tak boleh hidup, alam tak boleh stabil. Hasil pertembungan tu akan berlaku nilai positif.
Bila Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul, bertembung tak? Bertembung. Ya. Hingga ada orang kata, musyrikin jahiliah kata, Muhammad memecah belahkan masyarakat kami. Ya. Dulu kami tak ada balah pun hidup okey. Bila Islam datang, menyebabkan berlaku pertembungan. Ya. Sebab tu mereka tuduh Nabi Muhammad pemecah belah masyarakat. Ya. Tuduhan itu terus akan ada, tuan-tuan. Terus akan ada. Ya. Sebab sebelum Islam datang, mereka nak minum arak, minum. Nak bunuh, nak berzina, tapi Islam datang, ya, menyelamatkan manusia daripada nilai-nilai yang rosak tadi. Tetapi nilai rosak ni kalau dah lama sangat, berpuluh-puluh tahun, mereka akan rasa ni baik. Ya, sebab dah biasa. Ya, minum arak dah biasa. Ya, apa salah kami nak minum arak? Kamu tak nak minum, kamu punya dosa. Tapi kami nak minum. Kenapa? Dia tak rasa itu benda yang rosak. Ya. Sebab dah sebati. Dah jadi budaya, dah jadi adat resam. Sebab tu tuan sekalian, Nabi SAW dibangkitkan di tengah masyarakat yang rosak, di sebuah negara yang miskin, yang tak ada sumber ekonomi, yang tak ada tamadun, jahiliah dalam konteks tak kenal siapa Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat begitu, bukan lahir di sebuah negara maju. Ya. Dan Nabi SAW dilahirkan ummi, tak erti baca, tak erti menulis. Ya. Semua nilai-nilai itu nak tunjuk pada kita bagaimana proses pembinaan manusia. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti dalam fiqh sirah, kalau Allah bangkitkan Nabi Muhammad sebuah di negara yang kaya, orang kata Muhammad berjaya lah sebab lahir pada keluarga yang bangsawan, ya, orang cerdik, boleh membaca, boleh menulis. Tapi tak, Allah Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad keluarga yang miskin, lahir-lahir, ayah dia meninggal dunia sebelum dia lahir saja mak dia meninggal dunia, dijaga oleh datuk dia Abdul Muttalib yang sangat berpengaruh. Abdul Muttalib pula meninggal dunia, dijaga pula oleh Abu Talib hampir 50 tahun. Abu Talib pula tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua tu nak membebaskan, ya, manusia. Jangan anggap bahawa Nabi ni dia menompang orang lain. Tak. Nabi SAW, Allah Ta'ala lahirkan dia, Allah didik dia, Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Waktu nak hijrah ke Madinah, dia tak hijrah dengan Umar Al-Khattab. Kalau kena kita hijrah dengan Umar lah. Kalau hijrah dengan Umar, siapa yang berani ganggu Nabi? Tapi Nabi tak hijrah dengan Umar. Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Demikian juga bila musyrikin mari offer, ya, melalui Abu Talib. Ya, kita masyarakat sama. Ya, kalau kita orang Melayu, sama Melayu ni terus balah lah. Ya. Kita tak usah bergaduh, kita bergilir-gilir. Minggu ni Muhammad sembah Tuhan kami, minggu depan kami pula sembah Tuhan dia. Kompromi. Ya. Jangan gaduh-gaduh. Ya. Kita berdamai. Ya. Supaya masyarakat kita kuat, berpadu, kukuh. Ya. Abu Talib mari jumpa Nabi, menyampaikan tawaran daripada kuat musyrikin. Mereka sanggup sembah Tuhan kamu ya Muhammad. Seminggu mereka sembah Tuhan kamu, minggu depan kita pula sembah Tuhan mereka. Itu ayat Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Sampai Nabi beritahu kepada puak saudara dia, ya ammi, la wada'tu syamsi fi yamini wal qamaru fi yasari ala atruka hadzal amr ma taraktuh.
Wahai pak saudaraku, kalau mereka boleh buat turun matahari sebelah tangan kananku, buat turun bulan sebelah tangan kiriku, untuk aku tinggalkan kerja ini, aku tak akan tinggal. Kalau kamu rasa terbeban nak jaga aku, kamu boleh putus hubungan, tak payah jaga aku. Tapi Abdul Muttalib buat keputusan, dia tetap mempertahankan Nabi, walaupun dia sendiri, walaupun dia datang puak-puak musyrikin untuk buat tawaran berbagai-bagai. Ini ketegasan dalam perkara prinsip yang kita kena faham. Sahabat-sahabat sekalian, kalau macam tu kita nak mula di mana ya? Nak ubah di mana? Nabi SAW renung tengok, nak ubah di mana masyarakat ni? Maka Allah Ta'ala mewahyukan pada Nabi SAW supaya perubahan pertama, kamu ubah dulu akidah keyakinan mereka. Ubah dulu akidah mereka, iman mereka. Ubah akidah dulu. Daripada kepercayaan kepada berhala, kepercayaan pada benda syirik, kepada kepercayaan pada Allah. Mudah tak? Mudah. Sebab masyarakat jahiliyah mengaku ada Allah. Mereka mengaku ada Allah. Sama masyarakat kita di Malaysia, Islam dan bukan Islam, mereka mengaku ada Allah, mengaku. Al-Quran menegaskan prinsip ni. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakharas samsa wal qamar la yaqulun Allah. Ya Muhammad, kalau kamu tanya mereka siapa jadi langit bumi, menggerakkan cakrawala langit, siapa yang jadi? La yaqulun Allah. Mereka akan pasti jawab Allah. Okey. Percaya dak Allah? Percaya. Percaya dak Allah cipta alam? Percaya. Allah menghidupkan, Allah matikan? Percaya. Percaya dak Allah Ta'ala mentadbir? Percaya. Kalau kita dah percaya, kita kena sembah Allah. Yang ni masalah. Dalam meyakini tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah tak ada masalah. Rububiyah ni mudah faham, keyakinan daripada makhluk kepada Allah. Tapi nak sembah tak. Pasal apa payah sangat nak sembah Allah? Tak nampak. Macam mana Allah? Allah ni ya Muhammad, sif lana rabbuk. Cuba kamu bayangkan pada kami ya Muhammad, cerita pada kami macam mana Tuhan kamu ni. Apakah dia dicipta daripada emas, daripada perak, atau daripada gangsa, atau daripada besi? Sif lana rabbuk. Cuba sifatkan pada kami Tuhan kamu ya Muhammad. Allah Tuhan Al-Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allah tempat pergantungan, tempat bergantung makhluk semua. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Menolak semua sangkaan agama-agama lain, Tuhan tu ada anak, tu ada anak ni. Yahudi menganggap Uzair anak Tuhan, tak betul. Nasrani menganggap Isa anak Tuhan, tak betul. Agama Majusi yang juga menganggap bahawa Tuhan ni ada malaikat-malaikat, anak-anak perempuan Tuhan dan sebagainya, kepercayaan-kepercayaan khurafat kau-kau ni, tak betul. Lam yalid walam yulad. Dan satu lagi yang besar, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak serupa dengan mana-mana makhluk yang kita duk bayang. Tuan-tuan, nak yakin di antara benda yang nampak dengan benda tak nampak, payah. Nabi SAW jumpa ketua-ketua kabilah musim haji, ajak mereka masuk Islam. Soalan mereka mudah je. Ya Muhammad,
Kalau kami sokong kamu, kami dapat apa? Ada peruntukan tak? Dapat projek tak? Dapat benda tak? Ada kabilah dia kata, ya Muhammad, aku boleh beriman dengan Tuhan kamu, tapi dengan syarat kamu tolong alirkan air di kebun-kebun kurma kami. Ya, keluarkan mata air. Bagi benda lah, fizikal. Ada yang kata, kalau kami sokong kamu, aku boleh jadi pemimpin tak? Boleh bertanding tak? Parlimen lepas dah, tapi dunia ada lagi. Boleh bertanding tak? Kalau kami sokong kamu ya Muhammad, apakah kami akan jadi, siapa jadi ketua kita? Ni nak bincang politik ni. Ya. Masa tu dah bincang dah. Kalau kami sokong kamu ya Muhammad, kalau kita menang, siapa jadi ketua? Ya. Nak kata akulah, mesti aku, sebab aku dapat kursi yang paling banyak. Tak. Jawapan Nabi mudah ya. Ya. Kata Nabi, Allah akan pilih siapa yang Allah kehendaki. Kekuasaan akan diberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Mungkin kamu, mungkin tak tahu siapa. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Para miswara Raja Melaka, Islam datang ke Melaka. Siapa jadi raja? Dia lah jadi raja. Setelah Islam berada di Melaka, Islam masuk, Islam sampai di Melaka, siapa jadi raja di Melaka? Para miswara lah. Ya. Nabi sampai di Mekah, Nabi kata, siapa-siapa masuk ke Kaabah dia selamat, siapa-siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Masa tu Abu Sufyan belum masuk Islam. Orang yang mulia zaman jahiliyah, mulia zaman Islam, sekira mereka faqih. Faqih, yakni pegang teguh dengan agama. Para miswara bila masuk Islam, dikekalkan dia sebagai raja. Islam pergi ke Spanyol, kekalkan Raja Spanyol. Setelah Raja Spanyol masuk Islam, kekal dia sebagai pemimpin. Sebab Islam bukan datang nak menjajah, Islam datang nak buka. Islam datang nak buka. Al-Fathu, iza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, sebab itu dipanggil pembukaan kota Mekah, pembukaan kota Mesir, pembukaan Andalusia. Buka, bukan jajah. Ya. Dan hari ini orang menilai ni, semua senario ni tengok balik, nanti saya akan sampai satu kesimpulan. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hari ini semasa musuh tahu Islam pernah memerintah 2/3 dunia, dan Islam datang membawa keamanan. Islam tak pernah datang bawa huru-hara. Bila Nabi SAW satu hari, ya, Nabi kata ada satu peperangan, Nabi suruh sahabat-sahabat bersiap. Pagi-pagi besok, ya, Nabi akan lantik penglima tentera. Lepas main subuh, sahabat-sahabat berkumpul depan rumah Nabi SAW. Baris tunggu. Masing-masing nak duduk depan, menjinjit kaki supaya Nabi nampak. Kalau Nabi lantik mereka ni sebagai penglima tentera. Ya. Semua berhimpun, Nabi tengok. Nabi tanya, mana Ali? Mana Ali? Ketahuilah, masa tu baru saya faham, Nabi nak lantik Ali sebagai penglima tentera. Ya. Menantu dia. Mana Ali? Kata sahabat, ya Rasulullah, Sayyidina Ali sakit mata ya Rasulullah. Nabi kata pergi panggil dia. Sayyidina Ali datang, bengkak kedua mata dia. Ya. Nabi kata, kenapa Ali? Sakit mata ya Rasulullah. Sakit sangat mata. Nabi panggil bawa dekat, Nabi ludah atas mata dia. Ludah mata kiri, ludah mata kanan. Kata Sayyidina Ali, bila Nabi ludah saja, seolah tercabut penyakit aku selama ni. Hilang terus, baik terus.
Ni mukjizat, tuan-tuan jangan buat. Ya. Tuan-tuan ludah mata cucu masuk hospital. Mukjizat. Maka Nabi lantik Sayyidina Ali sebagai panglima tentera. Ya Ali, kamu Nabi lantik panglima. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, apakah kamu nak aku jadikan mereka seumpama kita? Maknanya apa dia? Paksa semua masuk Islam. Siapa tak masuk Islam, bunuh. Siapa engkar, dia bunuh. Ya Rasulullah, apakah kamu nak aku jadikan mereka seumpama kita, yang beriman dengan Allah semua? Jawab Nabi, bu'istu rahmatan. Aku diutus membawa rahmat, bukan bawa bala, bukan bawa bencana. Islam datang bawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan bawa bala. Islam tak pernah pergi satu tempat untuk membawa ancaman kepada tempat tersebut, tapi Islam datang bawa keamanan di tempat tersebut. Tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan tengok hari ni. Di mana ada Islam kuat, di situ keamanan non-Muslim lebih terjamin. Orang buka Islam, duduk dalam masyarakat Islam, dijamin agama dia, kehidupan dia, nyawa dia, diri dia, adat budaya dia, dijamin semua. Sebab tu orang buka Islam, duduk dalam negara Islam, dia akan selamat. Tidak sebagaimana orang Islam duduk negara bukan Islam, tak selamat. Di India, apa berlaku? Di Yugo, di China, apa berlaku? Di Eropah, apa berlaku? Ya. Ditakutkan dengan Islam. Ya. New Zealand, tengah duduk dalam masjid, masuk, rakam gambar, tembak semua. Cuba orang Islam buat macam tu. Ya. Seluruh dunia akan kutuk. Ya. Tuan-tuan pergi ke Mesir tengok, sampai ke hari ni gereja Kristian Kibti, Kristian Ortodok masih ada sampai ke hari ni di Mesir. Pergi ke Madinah, ya, pergi ke utara Madinah, ya, ada masih lagi ada peninggalan tanah Yahudi. Istana dia masih lagi ada sampai ke hari ini. Di Khaybar masih lagi ada penempatan Yahudi zaman Nabi SAW. Ya. Walaupun orang bukan Islam diharamkan, kata Nabi, Allah haramkan orang bukan Islam di Mekah dan aku haramkan di Madinah. Dia dua tanah haram. Kenapa diharamkan? Kerana kemuliaan dua tempat. Kita Islam ni, bumi ni milik Tuhan. Ada tempat yang Tuhan tak benar orang bukan Islam masuk. Macam rumah kita, tetamu datang rumah, tak semua tempat tetamu boleh masuk. Tamu boleh duduk ruang tamu, tetamu boleh pergi dapur, tamu tak boleh masuk bilik tidur kita. Bilik tidur kita tempat yang paling mulia bagi kita, tak benar orang lain masuk. Ya. Setengah-setengah mak ayah tu, anak pun tak boleh masuk. Ya. Kemuliaan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan demikian. Sebab Islam tu kita jumpa, kita doa salah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afsussalam bainakum. Kata Nabi, kalau kamu nak keberkatan rahmat, sebarkan salam di kalangan kamu. Tapi di antara tanda akhir zaman, kata Nabi, orang tidak akan beri salam melainkan kepada yang dia kenal. Hari ini kita tak beri salam melainkan orang yang kita kenal. Sedangkan Islam ajar kita salam yang kenal dan yang tak kenal, kita beri salam ke dia. Okay. Baik. Setelah berakhirnya kelemahan Islam untuk ditewaskan, ya, berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua, berlaku perang proksi ke atas dunia Islam, dan Islam mula tumbang. Khalifah Islam, ya, berakhir 1932 di Turki. Bila Khalifah Osmaniyah tumbang, maka negara Islam mula berpecah jadi kerajaan-kerajaan kecil, ya, dan kerajaan-kerajaan makin dilemahkan kerana perpecahan di kalangan umat Islam. Maka kita dapati bagaimana Islam mula, ya, ditawan, dijajah,
dan sistem-sistem Islam mula dijauhkan sedikit demi sedikit melalui sistem pendidikan, ilmu. Ya, ilmu. Kita di alam Melayu ni kalau tuan-tuan baca sejarah dia, waktu Inggeris datang dia buang semua sistem pendidikan. Ulama-ulama, tok-tok guru masa tu, pakat orang kampung buat sekolah yang kita kenal sebagai pondok-pondok ni kerana nak ajar ilmu fardu ain, takut terpisah orang Islam tak erti semayang sebagainya. Situlah munculnya golongan-golongan yang kemudian bangkit, ya, menentang penjajahan, berlaku pertembungan dengan penjajah. Tapi itu sejarah bahagian lain. Tapi nak sebutnya, apa yang berlaku sekarang ialah Islam mula dikuasai, dilemahkan. Tapi mereka tahu Islam akan bangkit. Ya. Islam ibarat harimau yang tidur. Selagi mana dia tidur, dia tidak mengancam, dia tak jadi ancaman. Tapi sampai masa dia akan bangun, sampai masa Islam akan bangun. Kalau Islam akan bangun, kita kena buat sesuatu supaya kalau dia jaga, dia tak jadi ancaman. Apa nak buat? Ikat kaki tangan dia, ikat supaya dia tak mengancam. Jaga pun dia tak boleh buat apa. Harimau dalam zoo tak boleh buat apa dah. Ya. Apa nak buat lagi? Pertama, pisahkan sistem politik daripada masyarakat Islam. Ya. Jauhkan, pisahkan. Ya. Yang kita kenal sebagai fahaman sekularisme. Asingkan Islam satu juzuk, ekonomi, politik, sosial juzuk yang lain. Ya, bila berlaku perjanjian Pangkor, clear, jelas. Inggris berkuasa dalam bidang politik, ekonomi, percukaian dan sebagainya. Raja-raja Melayu berkuasa dalam bidang agama dan adat resam Melayu. Pisahkan dua. Bab Melayu, agama, duduk bawah raja-raja. Residen berkuasa dalam selain pada bidang agama dan adat budaya. Wujudkan sekolah yang berasingan, maka muncullah dualisme dalam pendidikan, sekolah agama dan sekolah bukan agama. Daripada situ lahirnya dualisme kepimpinan. Kepimpinan masyarakat pisah kedua. Imam duk jaga masjid, mufti jaga agama, DO pegawai duk bidang lain. Berlaku dualisme dalam kepimpinan. Dualisme perundangan akan wujud mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Dualisme penilaian, nilai. Ada orang menilai dari seluruh agama, ada orang menilai bukan daripada aspek agama. Nilai. Akhirnya berlaku dualisme dalam masyarakat Muslim seluruh dunia. Ya. Yang paling mereka takut apa dia? Kalau kekuasaan kembali pada orang Islam. Sebab tu ya, dalam parlimen ya, Inggris ya, masa tu dia menteri masa tu dia angkat Quran. Dia kata selagi kitab ni ada di tangan umat Islam, kita tidak mungkin boleh menggunakan pedang ini. Tanggungjawab kita ialah kita pisahkan orang Islam daripada Quran ini. Tapi mereka tak boleh jangan bakar Quran, ia akan menimbulkan kemarahan orang Islam. Lahirkan orang yang baca tapi tak faham. Kalau faham tak buat, kalau buat tak bersungguh-sungguh dia buat. Itu kata Musyidayah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, bila Obama naik jadi Presiden Amerika, dia telah mengubah satu polisi besar. Selepas tragedi 11 September, gerakan gagasan Islamfobia di barat sungguh-sungguh, maka dia ambil pendekatan buat baik dengan orang Islam. Jangan tunjuk permusuhan. Kita dah berperang banyak ya, di Asia Barat ya, bilion Amerika habis harta dia. Islam mungkin lenyap satu tempat, tapi dia akan muncul tempat lain. Kita serang tempat ni, dia akan muncul tempat lain ya. Sebab Islam ni, kalau kita orang Islam ya, Allah Ta'ala jamin yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Allah akan sempurnakan cahaya agama dia. Mereka serang Islam di Asia Barat ya, di Libya, di Jordan. Islam pakai di India. Mereka serang Islam di India, lenyap Islam. Islam timbul di Asia Tenggara. Mereka mari serang Asia Tenggara, Islam muncul di Asia Tengah.
Ini sifat dia. Jadi kesimpulan apa dia? Kita jangan tunjuk kita musuh Islam. Buat baik dengan Islam. Dekati Islam. Pendekatan ini ialah al-Islam biduni siasah. Islam tanpa kuasa politik. Ya, masjid-masjid mengajar bagus, tak ada masalah. Zikir, selawat. Jangan kuasa bagi pada orang Islam. Kalau kekuasaan duduk pada orang Islam, dia akan jadi ancaman. Okey. Setelah berpuluh tahun mereka berusaha, hari ini berlakulah sesuatu benda yang tak pernah dipikir oleh penjajah satu masa dahulu. Hebat rancangan Allah Ta'ala. Bila penjajah Britain, Jerman, Perancis, Itali menjajah negara-negara Islam, bagi-bagikan negara Islam. Belanda ambil Indonesia, British ambil tanah Melayu. Mereka bagi-bagikan. Apa yang berlaku sekarang? Anak jajahannya sedang mengembangkan Islam di negara bapa dia. Hari ini di barat, anak jajahan orang Indonesia pergi ke Belanda, sebarkan Islam di Belanda. India, Malaysia pergi ke London, sebarkan Islam di London. Di Australia, di Jerman, di Eropah. Waktu dia cuba menakut-nakutkan dengan Islamfobia, hari ini benih tu subur di Eropah, di barat. Ini sahabat-sahabat tuan-tuan yang belajar di UK lama, yang belajar di Ireland, kan berpuluh-puluh gereja jadi masjid. Di Dublin besar macam besar ni lah, gereja asal dia convert jadi masjid. Jerman tuan-tuan tengok, Masya Allah. Dan Islam sedang berkembang hingga ada ulama mentafsirkan di antara tanda nak kiamat, matahari akan muncul di barat. Dia kata Islam akan bangkit di barat. Di antara tanda-tanda kiamat itu, Islam akan muncul di barat. Tuan-tuan, sambutan Christmas di Eropah tak ada, tuan-tuan. Yang hebat belah kita ni je. Belah kita ni hebatlah buat air bak salji walaupun tak ada salji. Ya. Sana tak ada. Saya selalu juga dengan kawan-kawan pergi. Biasa pagi-pagi Christmas tak kereta girau pergi tengok. Saja nak tengok berapa ramai pergi semayang raya di gereja-gereja. Kosong. Tak ada orang. Di pinggir bandar Manchester, sebuah kompleks sekolah missionary Kristian yang terbesar di Manchester. 1883 dibina, dan di sinilah lahirnya ribuan missionary Kristian dihantar ke negara yang dijajah oleh barat. Hari ini tuan-tuan pergi tengok, sekolah itu telah menjadi pusat kebudayaan Islam, telah jadi sekolah-sekolah Islam. Dewan besarnya bertukar jadi masjid, tempat sembahyang Jumaat. Dan tuan-tuan pergi ke tempat lain, benda yang sama sedang berlaku. Hari ini kita melihat manusia mula tengok sebenarnya Islamnya apa. Sampai masa sangat ni waktu kritikal kita. Allah Ta'ala atur yang terbaik, mudah-mudahan insya-Allah. Kita perlu jadi orang mukmin yang kuat, yang jadi model, yang mendekatkan non-Muslim dan orang yang tak faham terhadap Islam. Hentikan polemik. Cukuplah kita menimbulkan pertembungan polemik dalaman yang tidak menarik masyarakat kepada Islam. Baru ni bila Qatar jadi tuan rumah bola sepak, saya difahamkan angkanya hampir ribuan yang masuk Islam. Kerana kita tengok bola, sebab dia tengok hebat masyarakat Islam ni, adil, tak menipu, tak ada rasuah, tak ada penyelewengan. Kalau inilah masyarakat, apa yang kita nak takut?
Ya. Dan dia beritahu, dia kata kami tidak sediakan arak di Qatar. Ya. Orang tanya pasal apa? Kami nak minum. Nak minum balik. Mari sini tengok bola je. Ada golongan yang cuba promosi LGBT. Kerajaan Qatar beri amaran awal, tak dibenarkan naik bendera LGBT, menyokong perarakan, tak benar. Siapa yang dapati buat, kami akan hantar balik negara mereka segera. Hantar sungguh tuan-tuan. Ada seorang penonton menaikkan bendera dalam stadium. Terus dia zoom rakam, akhir lepas perlawanan terus ditangkap, balik rumah, terus siap, besok hantar balik. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat Allah lebih kasih daripada mukmin yang lemah. Kita perlu ke arah itu. Ya. Jangan lagi emeh Islam tu orang nampak lekeh, tak semayang, tak sekolah, kotor, miskin, korup. Ya. Malu kita. Baru ni bila saya baca juga artikel tentang pasukan Jepun. Dunia ramai puji pasukan Jepun, walaupun mereka tewas awal, balik awal lah Jepun ni. Ya. Tetapi dia tunjukkan, ya, pasukan Jepun, dia punya slogan dia, tinggalkan stadium lebih bersih daripada sebelum kita masuk ke stadium. Ya. Tinggalkan stadium lebih bersih. Habis perlawanan, penyokong dia, supporter dia kutip sampah dalam stadium. Mereka bawa plastik sampah, kutip sampah. Perlawanan akhir dia tewas. Ya, mungkin tuan-tuan juga baca. Pengurusnya setelah tewas, ya, dia bangun dan ditunduk. Ya, pemain dia pun tunduk kepada penonton 3 kali keliling. Lepas tu dia balik keluar. Setelah stadium kosong, pengurus pasukan Jepun masuk semula ke stadium dan dia tunduk kepada stadium yang kosong. Dia tunduk, style Jepun lah, dia tunduk. Lepas tu dia pun balik. Orang tanya dia, apa yang mereka buat ini? Kata dia, bila siap perlawanan, kami tunduk hormat pada pasukan lawan kami. Dan kami tak komen sepatah pun tentang keburukan musuh kami. Dia layak menang, mungkin kami tak layak menang. Kami hormat pada penonton yang berdisiplin. Orang tanya pengurus, setelah stadium kosong, kenapa kau masuk semula ke stadium? Dia kata, saya tunduk hormat kepada pihak pengurusan perlawanan bola sepak Piala Dunia yang berjaya, yang hebat, yang cemerlang. Dia tunduk tu stadium kosong, tapi penghormatan kepada tuan rumah Qatar. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi ke Kuwait, 95% pekerja asing yang datang ke Kuwait datang sebagai non-Muslim, balik sebagai Muslim. Mari ke Qatar tidak Islam. Ke Kuwait tak Islam. Bekerja. Tapi tak lama sebahagian mereka masuk Islam dan mereka balik sebagai seorang Muslim. Pasal apa? Rasa hebat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah wa fi kulli khair. Ya. Sebab tu saya bila masuk ke masjid, masya-Allah. Ya. Tuan-tuan, kita biasa pergi umrah. Tengok Arab Saudi. Bandingkan, satu masa dulu dia rasa dia lebih Islam pada orang lain. Sebab dia tak pernah tengok dunia lain. Masa itu dia rasa dia hebat. Sebab tu Nabi sebut, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tak ada kelebihan Arab berbanding bukan Arab. Tapi Arab dia rasa lebih Islam pada orang lain. Tapi alhamdulillah kita tengok, ini yang kita sedang bina keyakinan kepada sistem Islam. Kalau tuan-tuan nak negara, kalau negara berhajat pada sebuah pemerintah yang tak ada rasuah, kita mesti jadi model. Alhamdulillah kita mampu jadi model. Di Kelantan, di Terengganu, tempat kita memimpin. InsyaAllah fitnah akan ada.
Itu fitnah, biasalah fitnah ni tak habis-habis. Tetapi yang penting kita tidak terlibat. Ya. Orang nak tengok sekarang ni, anak muda ke anak tua ke semua nak tengok negara bersih, tidak rasuah, tidak menipu, ya, integriti tinggi. Duduk pada siapa? Saya pernah panggil seorang non-Muslim, Chinese. Ya, saya kata cuba kamu senaraikan 20 sifat pemimpin yang kamu nak. Senaraikan. Dia bersenarai nak pemimpin yang adil, bagus, tanggungjawab. Senarai. Saya beritahu dia, semua senarai ni ada pada Islam. Dan insya-Allah kita perlu ketengahkan nilai ini. Satu hari saya naik kereta dengan kawan, daripada London pergi ke Manchester. Sahabat saya bawa kereta, tiba-tiba polis, kereta biasa, dia ambil siren, dia letak atas bonet dia, dia penyalakan lampu. Dia kata, Allah, polis. Tepi, berhenti tepi. Polis tak keluar daripada kereta. Driver ni, kawan saya keluar daripada kereta, masuk dalam kereta polis. Ialah musim sejuk, keluar kan sejuk pula. Masuk dalam kereta polis. Di Malaysia boleh tak kita masuk kereta polis? Tak boleh. Tak boleh. Polis kena keluar, kita kena keluar. Takut mengundang fitnah. Masuk gunting apa tadi? Dalam kereta. Takut mengelak fitnah. Dan Islam pun ajar begitu. Iza kuntum salasa fala yatanajanna isnaini dunal akhar. Kata Nabi, kalau kamu 3 orang, kamu jangan bisik 2 orang. Kalau kita bertiga, jangan bisik 2 orang. Nabi larang. Dia akan menimbulkan sangkaan buruk. Ni bisik-bisik apa ni? Ni kempen lagi ke? Ya. Okey, masuk kereta, ambil lesen, buka skrin, tengok rekod. Okey, kata polis, rekod kamu okey, tak ada kes. Saya dah follow kamu setengah jam, kamu duduk line laju. Line ni sepatut potong, masuk balik. Tapi dah setengah jam kamu duduk line yang laju ni. Ya, satu kesalahan sebab kelajuan lebih pada had. Speeding lah. Ya. Musim sejuk, dia kata takut ada ais, bahaya. Macam mana kena saman? Tunggu. Saya akan hantar maklumat kesalahan kamu pulang pada pihak atasan. Kamu tunggu. Dia pun ambil. Okey, tunggu. Dapat surat, dapat notis, beri amaran. Sahabat-sahabat sekalian, di barat ni rasuah ni, walaupun dia mabuk, walaupun dia teruk, rasuah ni jijik sejijik-jijiknya. Sangat jijik. Kita okey. Takkan 20, saya ada 3 orang ni. Tak, kita viral, tuan-tuan. Viral kan. Sekarang kita kuasa viral cukup bagus. Kita viralkan. Ada pegawai yang minta viralkan. Ada menteri yang minta viralkan. Ada orang politik minta viralkan. Kita perlu bina sebuah masyarakat yang buktikan Islam. Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kerana Allah muliakan kita kerana Islam yang ada pada kita, bukan sebab Melayu. Allah mulia bahasa Melayu ni kerana Islam duduk pada Melayu tu. Kalau Islam duduk pada Cina, Allah muliakan Cina tu. Kalau Islam duduk pada India, Allah muliakan India tu. Ya. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu orang Islam, tafsir Ibn Katsir, kalau bangsa Arab sudah tidak lagi boleh diharap untuk jaga Islam, Allah ganti kaum lain yang bukan Arab untuk menjaga Islam, untuk mendaulatkan Islam. Dan tafsir Ibn Katsir, sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ni ya Rasulullah? Kaum lain ni siapa? Kaum lain ni kaum mana ya Rasulullah? Nabi tengok kanan, Nabi tengok kiri, kebetulan Salmanul Farisi, Salman duduk sebelah dia. Nabi tepuk paha Salman. Haza wa qaumuh, haza wa qaumuh,
haza wa qaumuh, dia dan kaumnya lah, dia dan kaumnya lah, dan dia dan kaumnya. 3 kali. Bangsa Parsi, bukan Syiah. Syiah di Parsi ni baru, tuan-tuan. Dulu Syiah di Mesir. Dulu negara Syiah ni Mesir. Zaman kerajaan Fatimiyah, ialah kerajaan Syiah di Mesir. Waktu tu munculnya Al-Azhar. Universiti Azhar tu mengambil sempena nama Fatimatuz Zahra. Tapi alhamdulillah ulama-ulama bangkit, dia tak balah dia tapi dia berbahasa ilmiah, akhirnya Syiah makin lenyap, alhamdulillah. Ya. Syiah tak boleh mengatai dunia, dia 10% je. 90% lagi Sunni. Ya. Sebab tu kita beritahu pemimpin Iran, ya, tak perlu sebarkan Syiah di negara Sunni, dia akan timbul polemik. Ya, tak perlu. Dia akan timbul balah sama-sama kita. Dia akan bertembung sama-sama kita. Masing-masing kita Malaysia ni, kita dah ada pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, walaupun tidak menyalahkan mazhab lain. Tapi amalan masyarakat Syafi'i. Jangan nak tunjuk hebat. Saya belajar Hanafi, saya nak praktik Hanafi, nak praktik Hanafi di rumah. Tidak salah, kita tak pernah menolak mana-mana mazhab yang betul. Tetapi praktik masyarakat Syafi'i, bila kita buat beza pandangan, orang akan tengok, Allahu Akbar, tak qiyam. Syiah tu, Syiah. Kawan kat sebelah, bukan Syiah tu, Wahabi. Padahal tidak qiyam ni bukan Wahabi, bukan Syiah. Ini pandangan mazhab Maliki. Ya, betul. Tapi tradisi masyarakat kita begitu. Ya. Sebab tu Barat dia suka bertembung ni. Di tempat negara yang ada Sunni Syiah, dilagakan Sunni Syiah. Baru ni bom masjid di Pakistan. Ya, di Libya. Ya. Bertembung. Tapi tempat yang tak ada Syiah macam negara kita, ditimbulkan polemik dalaman. Duk bahas masalah usolli, ya, usolli, ya, bid'ah, dalalah, masuk neraka. Kata Pak Cik, takkan kerana saya kata usolli masuk neraka. Oh, duk bahas. Ya, saya kebetulan benda kecil ya, tapi masing-masing ta'assub dengan pandangan dia akan timbul polemik. Ya, Allah Rabbi. Apapun, ya, saya lihat bahawa ruang kita di Malaysia ni, ya, insya-Allah, ya, sebab semua orang tak begitu. Fitrah manusia inginkan kebaikan, dan kebaikan itu ada pada Islam. Maka marilah sama-sama kita berusaha menjadikan diri kita sebagai model, uswatun, contoh teladan yang baik pada masyarakat kita. Ya, berlapan dada dalam perkara furu', tegas dalam perkara prinsip. Benda furu' tak usah panjang-panjang. Furu' ni orang nak buat tak apalah. Kita tak mungkin boleh satukan dalam perkara furu'. Tapi jangan kompromi, tak boleh kita tolak ansur dalam perkara dasar dan prinsip, apatah lagi prinsip-prinsip akidah dan sebagainya. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, ya, Allahumma la yudrikuni zamanun au tudriku zamanan la yattabi'u fihi al-alim wa la yastahyihi fihi minal halim, qulubuhum qulubul ajib wa alsinatahum alsinatul arab. Saya tinggalkan hadis ni pada kita semua untuk kita renung, kita fikir. Kata Nabi, aku mohon perlindungan daripada Allah, supaya Allah jangan panjangkan aku hingga aku berjumpa satu zaman. Dan aku minta lindung pada Allah, wahai sahabatku, supaya kamu pun jangan jumpa zaman itu. Zaman apa dia? La yattabi'u fihi al-alim, zaman orang dah tak dengar, tak ikut kata-kata nasihat para alim ulama. Orang tak nak dengar dah nasihat para alim ulama. Ya. Teguran para alim ulama orang tak dengar, kata Nabi. Wala yastahyihi fihi minal halim, zaman orang dah tak malu mata dengan orang yang baik akhlak, tak malu dah. Tak segan pada tok imam, tak segan pada orang baik-baik akhlak, dengan ustaz-ustaz, dengan tok guru, tak malu mata.
Selambur je duk minum air ketum. Ustaz lalu, ustaz, jom minum. Ajak ustaz minum. Tak malu, berpeluk cium, rakam gambar-gambar maksiat, share, berkongsi dengan orang lain. La ilaha illallah. Nabi kata, hati mereka keras seumpama hati orang ajam, tapi lidah mereka petah seumpama lidah orang Arab. Semoga Allah Ta'ala lindung kita bersama. Ya. Jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama, jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Yang kedua, sempurnakan hak Allah, Allah akan sempurnakan hak kita. Yang ketiga, yang akhir, tuan-tuan sekalian, buatlah kebaikan yang panjang pahalanya. Ya. Buatlah kebaikan yang pahalanya panjang. Ya. Lama pahala dia, bukan satu je pahala dia, yang panjang pahala dia. Umpama tu terdengar ada orang minta derma buat masjid, dia ada saham kita dalam masjid tu, kita tak tahu pun, letaklah. Ada orang tanam pokok, tanamlah. Ya, Nabi kata tanam pokok walaupun kamu dengar goroh langit nak runtuh, nak kiamat, teruskan tanam pokok. Pasal apa? Pahalanya panjang. Pahalanya panjang. Ya, semoga Allah Ta'ala merahmati kita bersama. Dan saya minta maaf banyak-banyak masa panjang sikit malam ni. Ya, panjang mau jumpa semula ya, pada masa-masa datang, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita sebagai tetamu Allah yang mahu kaum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana, rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah